سلامان تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حال Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah najamina millah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Yang kasih semua para jemaah yang mengikuti kuliah online Masjid Nurul Ihsan, dan saya malam ni berhajat untuk menyambung kembali kuliah kita yang terhenti dulu, iaitu menggunakan kitab Hidayatus Sibyan. Itu mengulang kaji berhubung dengan salat. InsyaAllah kalau panjang umur dalam kuliah akan datang bulan depan ke apa ke, kita akan masuk pada ulang kaji tentang puasa. Sebab tak lama lagi pun kita akan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi kalau tengok kitab kita tu, kita sampai pada muka surat 95 yang Rumi itu fasal yang kelima, itu berhubung dengan rukun rukuk dan i'tidal. Itu rukun yang kelima dan yang keenam tu ya. Rukuk dan i'tidal ini sebagaimana yang saya sebut tadi sebagai ulang kaji sebenarnya. Kalau yang dah tahu atau mungkin yang tak berapa jelas hubung dengan syarat-syarat rukuk itu. Rukuk ni rukun dan dia ada syarat-syarat dia supaya kita melaksanakan dengan sempurna rukuk itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Itu jelas tentang arahan itu, supaya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, dia mempunyai beberapa syarat untuk menyempurnakan rukuk kita itu. Rukuk itu. Pertama, mengikut kitab Hidayatus Sibyan, bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya. Bahawa ada ia atau rukuk tu. Rukuk tu hendaklah kemudian daripada tamam, sempurna bacaan Fatihah dia. Pada orang yang lain daripada masbuk. Itu berhubung dengan soalan masbuk dan muwafiq itu. Artinya itu yang tamam Fatihah itu orang yang muwafiq lah. Muwafiq yang kalau dalam berjemaah itu artinya yang cukup masa untuk menyempurnakan Fatihahnya ketika berdiri bersama imam itu dengan bacaan yang sederhana. Itu dipanggil muwafiq.
Mana dia cukup masa. Bila dia masuk, bila imam berdiri, takbir Allahu Akbar, bacaan. Kemudian dia masuk. Dia pun Allahu Akbar. Maka itu dikira cukup masa lah sebab dia sama dengan imam. Tentulah cukup masa untuk dia membaca Fatihah. Manakala yang kedua, iaitu makmum yang tak cukup masa. Ketika imam berdiri itu, dia masuk kemudian misalnya. Mungkin dah imam baca ayat maghrib pula, ayat pun pendek, dia baru masuk Allah, imam dah baca qul ya ayyuhal kafirun, dia baca Allahu Akbar baru nak masuk. Misalnya, dengan berbagai keunsuran, bila dia masuk, imam pun baru dia baru baca 1-2 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahalamin, imam pun rokok. Maka ketika itu, sebab dia masuk kemudian, dia dipanggil masbuk. Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk ini diberikan kemaafan. Artinya, dia tidak wajib menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Sebab dia masbuk. Berbeza dengan yang muafiq tadi. Imam yang masuk sama dengan dia kena sempurnakan bacaan Fatihahnya. Itu kita kena bicara dalam bab masbuk muafiq lah. Dia ada syarat-syarat dia macam mana. Tapi nak sebut sini, kalau yang masbuk, mana yang masuk kemudian, yang lewat masuknya tak sempat menghabiskan, tak cukup masa dengan bacaan yang sederhana, maka dia dikira masbuk. Bila masbuk, maka kadar bacaan Fatihahnya sekadar mana dia dapat saja. 1 ayat, 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun rokok, Allahu Akbar. Dia baru baca bismillah. Kita terus rokok. Tidak wajib menyempurnakan bacaan apa. Jadi boleh rokok. Jadi dia syarat tadi bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya. Tamam itu makna sempurna. Ya. Artinya rokok tu. Rokok mesti setelah sempurna bacaan Fatihahnya. Yang tu pada orang yang lain daripada masbuk. Okey, hanya ada pengecualian. Kecuali masbuk. Artinya makmum yang masuk kemudian, dia tak sempat nak habiskan Fatihah, dia tidak wajib menyempurnakan, dia boleh rokok terus bersama dengan imam. Dan dia memperolehi rakaat itu, intinya bacaan itu ditanggung oleh imam lah. Yang lebih itu seolah-olah imam yang menanggung. Itu syarat yang pertama. Telah sempurna bacaan Fatihah dia, baru dia boleh rokok. Kemudian yang kedua, tunduk ke hadapan. Macam yang biasa itulah. Sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya. Jadi itu dia punya ukuran, maknanya tapak tangan tu kena pegang kepada lutut dia. Artinya kepala lutut tu. Letak tapak tangan tu di atas kepala lutut. Jangan dekat tulang kering pula. Mada tengok tu, rokok, pegang dekat tulang kering. Kadang-kadang dekat nak sampai bergulali tu. Artinya terlalu bongkok lah dia. Yang tu tak betul sujud dia. Tak sempurna. Tak sempurna rokok dia. Jadi rokok yang sempurna itu, tapak tangan tu letak pada lutut, kepala lutut tu. Bukan di bawah lutut, bukan di tulang kering, tunduk sangat ke apa. Kadang-kadang dia sangka itulah rokok yang sempurna, tak. Bukan makna tunduk bongkok. Dia yang sempurna macam ni, berapa darjah tu? 90 darjah. Itu yang sempurna. Bukan tunduk ke bawah macam tu sempurna. Tak. Dia itu kita ada sujud. Sujud terus ke bawah terus. Tak rokok, maka kesempurnaan dia 90 darjah itu. Jadi itu dalam soal ibadah. Bukan
sangkaan-sangkaan kita. Tunduk ke hadapan sekira-kira sampai dua tapak tangannya memegang kepada dua lututnya. Pada orang yang sederhana kejadiannya. Artinya orang yang kejadian dia biasalah, normal manusia. Kecuali lah kalau tangan dia panjang. Tangan dia terpanjang lebih. Dia nak buat lutut tu nak terbengkok pula tangan. Jadi terpaksa letak ke bawah. Itu tak ada masalah lah. Itu sebab dah bukan kejadian yang normal. Atau tangan dia pendek. Kalau letak ke lutut tu mungkin bongkok sangat. Dia letak atas sikit. Yang tu tak ada masalah. Ini dalam keadaan yang sederhana kejadiannya. Artinya kejadian manusia yang normal. Tangannya tak terlalu pendek dan tidak pula panjang lebih. Okey. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Yang ketiganya, jangan kasat. Jangan niat. Tunduknya itu, dia nak turun pada rokok tu, akan yang lain daripada rokok. Jadi dia nak turun rokok tu, dia kena memang niat untuk nak rokok. Bukan dengan sebab-sebab yang lain. Dengan maksud misalnya dia nak turun rokok tu, cadangnya, dia nak turun ke bawah tu, cadangnya nak tujuk tilawah misalnya. Dia baca dalam ayat tu ada ayat tilawah, atau sujud sejadah, dia cadangnya nak sujud sejadah turun tu. Tapi tiba tang tu tak jadi. Tak jadi, dia terus rokok aja. Tak sah rokok tu. Sebab dia tadi cadangnya nak sujud sejadah, tapi dia ubah niat. Tiba-tiba aja dia ubah niat, tak jadi sujud sejadah. Mungkin nak sakit perut sangat ke apa ni kan, panjang lagi. Dia ubah turun dia itu tadi, daripada cadang nak sujud sejadah sampai kat rokok, dia terus rokok. Yang tu tak boleh, tak sah rokok tu. Itu maksudnya jangan kasat dengan tunduk, artinya dia turun tu akan yang lain daripada rokok dengan niat rokok. Jadi dia kena turun tu adalah kerana nak rokok. Kalau berlaku macam tu, dia kena berdiri balik. Dia kena berdiri balik semula. Kemudian baru dia turun rokok. Maksudnya kalau berlaku cadangnya nak sujud sejadah. Kemudian tiba-tiba aja niat kita tak jadi sejadah, dah turun dah tadi, rokok terus ajalah. Tak sah. Dia kalau dia nak rokok, dia kena bangun balik. Baru dia rokok. Sebab itu syarat dia, turun dia kepada rokok itu dengan kasat rokok, bukan kepada yang lain. Bukan kerana yang lain. Atau lain-lain hal lah. Ada kemungkinan kalau terkejut ke terus terokok misalnya. Dia rokok tu bukan kerana dia nak rokok, dia terkejut. Terus itu gambaran. Mungkin atau tidak mungkin tu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada orang terkejut sampai terokok misalnya dalam sembahyang ke, wallahu a'lam. Tapi itulah keadaannya. Maksudnya kalau kasatnya lain daripada rokok, maka rokok itu tidak sah. Itu syarat untuk rokok itu sah. Dan yang ketiganya, tamak ninah. Tamak ninah. Tamak ninah ni bagi kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib. Dalam rukun-rukun fi'li itu, tamak ninah itu wajib. Apa makna tamak ninah dulu? Dah sebut dah dalam apa ni dulu. Tamak ninah ni mana berhenti sebentar dengan kadar membaca tasbih itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekali.
Itu sekurang-kurang tamakninah. Tamakninah itu mana berhenti. Jangan bersambung-sambung. Turun rokok tu naik balik. Tak ada seolah-olah pemisahan antara rokok tu dengan yang lain. Jadi kena berhenti dulu sekejap, sekadar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kemudian bangun. Sekali, sekurang-kurang tamakninah itu sekali, ya. Ini sebenarnya berdasarkan hadis, ya. Yang hadis sahih, ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada seseorang sahabat, semarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaklah kamu sujud, itu panjang. Jadi ambil tang rokok tu saja. Semarka, kemudian hendaklah kamu rokok hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tatma'inna. Tatma'inna itu tamakninah. Sehingga kamu tamakninah, hal keadaan kamu itu rokok. Rokok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan hatta tatma'inna raki'an. Jadi itu dalil tentang tamakninah itu. Itu dalam mazhab kita, ya. Yang jangan tengok apa ni lagi mazhab lain. Hanafi ke apa ni, pergi tengok dekat Malaysia India itu macam apa itu mazhab mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang Rasulullah menyebutkan asawa'un nasi sariqatan alladhi yasiqu fi min salati. Seburuk-buruk manusia yang mencuri itu, itulah yang mencuri dari sembahyangnya. Qala ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Lalu Rasulullah menyebutkan maksud mencuri dalam sembahyang itu, iaitu dia tidak menyempurnakan rukuknya. Artinya tidak ada tamakninah di dalam rukuknya, dan begitu juga dalam sujudnya. Jadi itu dianggap sebagai orang yang mencuri dalam sembahyang, dan itu seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah SAW. Itu orang yang mencuri dalam sembahyang, itu orang yang tidak menyempurnakan rukuk-rukunnya, terutama rukuk dan sujud sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Okey, kemudian beberapa sunat, ya. Ketika rukuk itu pertamanya membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika rukuk itu satu kali. Ini sekadar tamakninah tadi, sekali. Dan sekurang-kurang sempurnanya 3 kali. Subhanal azim wa bihamdih. Kita boleh juga setakat subhana rabbiyal azim saja. Jadi sekurang-kurang akmalnya, ini sekurang-kurang sempurnanya. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ataupun subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Kemudian 5. Ini ataupun 5 kali. Mana? Ganjil. Kemudian 7 kali. Ataupun 7 kali. Kemudian 9. Kemudian 11 kali. Ini secara ganjil. Nah, itu antara perkara yang sunat. Cuma dalam sembahyang berjamaah
dalam sembahyang berjamaah makmum makruh melebihkan daripada 3 kali. Lebih-lebih lagi yang makmum dalam masjid yang tidak mahsur, dan jemaahnya tidak terhad. Jadi itu lebih-lebih lagi makruh. Kecuali dengan persetujuan makmum. Maknanya dia kena runding juga dengan makmum belakang. Okey, kali ini kita lain macam sikit rasa ni. Teringatkan akhirat ke teringatkan apa ni, kita tambah bacaan apa ni lah. Makmum kata, okey Pak Imam setuju. Tambah 5, 7, 11. Yang tu boleh. Tapi syaratnya dalam masjid yang jemaah dia memang banyak itu je. Bukan orang keluar masuk. Sebab orang keluar masuk kan persetujuan dia tak tahu dia setuju ke tak. Tapi bukan tak boleh, makruh. Nak buat juga tapi makruh. Okey. Itu adab dalam berjamaah. Artinya imam dia tak boleh juga apa ni, dia kena meraihkan makmum di belakang, kena tanya juga. Itu kalau lebih daripada 3 kali. Okey, kemudian di antara sunatnya juga iaitu takbir. Ketika nak rokok tu. Ketika nak rokok itu dia bertakbir. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kana idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum wa hina yarka'. Dan adalah Rasulullah bila dia sembahyang, berdiri untuk sembahyang, dia bertakbir. Artinya takbir untuk ihram. Wa hina yarka', dan dia bertakbir, yakni takbir intiqalat, takbir perpisahan antara rukun ke rukun dipanggil takbir intiqalat. Wa hina yarka', dan begitu juga Rasulullah bertakbir Allahu Akbar hina yarka', ketika rokok. Ketika dia nak rokok, Allahu Akbar ketika nak rokok itu. Itu antara yang sunnah. Summa yaqulu sami Allah liman hamidah. Itu selepas apa ni, dia nak bangkit iktidal, mengucapkan sami Allah liman hamidah hina yarfa'u ra'sah, ketika dia mengangkat kepalanya. Summa yakbiru hina yasjud. Kemudian dia takbir lagi ketika dia nak turun sujud. Itu artinya ada dalil apa yang dibuat itu. Artinya itu adalah sembahyang Rasulullah SAW. Summa yakbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian juga mengucap takbir ketika bangkit dari sujud itu. Ya fa'alu dzalika fi sholati kullaha fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Dia melakukan demikian pada sembahyang seluruhnya sehinggalah dia menyempurnakan sembahyangnya itu. Okey. Kemudian keduanya raf'ul yadain. Sunat tadi bertakbir, kemudian sunat mengangkat dua tangannya juga. Ini ketika rokok. Ini yustahab yarfa'a al-musalli yadayhi hadza mankibai fi takbir lirruku'. Ini disunatkan seorang yang sembahyang itu mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan dua bahunya pada takbir ketika nak rukuk. Ketika nak rukuk angkat Allahu Akbar baru rukuk. Kan? Ini di hadis riwayat oleh Ibnu Umar. Okey, itu antara perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika nak rukuk. Itu dah 8.32 dan saya diminta berhenti 5 minit sebelum. Jadi itu pun dah habis, nanti kita masuk dalam iktidal. Jadi insya-Allah kita sambung nanti yang rukun yang berikut, atau mungkin yang akan datang kita kalau kesempatan lagi kita akan
buat pengulangan ataupun itu bab puasa insya-Allah. Ulang kaji bab puasa sebab tak lama lagi insya-Allah panjang umur kita sampai daripada bulan Ramadan dan mudah-mudahan Ramadan kali ini boleh kita imarahkan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.